Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali semula semua penonton-penonton di channel Cikgu Azrul Nizam. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua anak-anak penonton, semua penonton-penonton, semua cikgu-cikgu, semua ibu bapa yang menonton rancangan saya ini di channel saya pada hari ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, damai dan seronok duduk di rumah masing-masing. Jadi dikala wabak COVID-19 ini, kita banyak duduk di rumah, kita banyak mengulang kaji pelajaran di rumah. Jadi dengan perkongsian ini, saya cikgu harapkan ia dapat membantu sedikit sebanyak kepada semua anak-anak murid untuk membuat ulang kaji yang terbaik bagi menghadapi peperiksaan pada tahun ini ataupun pada tahun hadapan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan membincangkan tentang pendidikan moral tingkat tempat dan ia dah tentulah merupakan tajuk bagi KSSM. Jadi untuk hari ini, cikgu akan membincangkan tentang unit pertama yang bertajuk Norma Masyarakat Pembangkit Kesejahteraan, di mana unit ini adalah terletak di bawah bidang 5 iaitu bertajuk insan bermoral. Jadi kita sama-sama saksikan bersama dan kita sama-sama belajar untuk pengetahuan dan kemantapan persediaan bagi menghadapi peperiksaan SPM. Jadi untuk hari ini cikgu akan sentuh dahulu tentang standard kandungan. Apa itu standard kandungan? Standard kandungan adalah perkara ataupun apa yang akan dipelajari oleh semua anak-anak di dalam topik ini. Untuk semua soalan peperiksaan, apa yang akan disoal ataupun apa yang akan ditanyakan adalah berdasarkan standard kandungan yang pertama. Yang kedua, standard kandungan ini diambil daripada DSKP. Yang kedua, kita akan ambil daripada buku teks lah. Mana-mana isu daripada buku teks, mana-mana pengetahuan daripada buku teks akan disoal. Jadi gabungan daripada standard kandungan daripada DSKP ini dan isi kandungan daripada buku teks akan diolah soalan untuk ditaksir sewaktu peperiksaan SPM nanti. Yang pertama, daripada segi standard kandungan untuk norma masyarakat ini, yang pertama, pelajar-pelajar dapat mentakrifkan maksud norma masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan norma masyarakat? Apakah definisi dia? Apakah huraian dia? Apakah maksud dan sebagainya? Itu adalah norma masyarakat. Yang kedua, memberikan contoh. Jadi menyatakan contoh norma masyarakat. Jadi norma masyarakat kita, macam mana kita tahu ia mematuhi norma masyarakat kita? Macam mana kita tahu ia tidak mematuhi norma masyarakat kita? Adakah perkara yang kita patuhi norma masyarakat kita itu bagus? Adakah perkara yang kita tidak patuhi norma masyarakat kita itu tidak bagus dan sebagainya? Jadi perkara-perkara ini akan dibincangkan di dalam standard 2. Standard kandungan yang kedua iaitu mampu memberikan contoh-contoh norma masyarakat. Yang ketiga, dapat menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat. Jadi anak-anak murid ataupun semua penonton dapat menyatakan, menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan norma masyarakat ini. Bagaimanakah norma masyarakat ini dapat membantu semua anak-anak murid dalam kehidupan seharian kita lah. Yang seterusnya, meramalkan kesan pengabaian norma masyarakat. Jadi maksudnya kat sini menganggarkan ataupun menyatakan ataupun menjangkakan apakah akan berlaku pada masa hadapan jika kita mengabaikan norma masyarakat ini. Yang kelima, mengekspresikan perasaan ataupun menunjukkan perasaan mimik muka dan sebagainya apabila kita mematuhi norma masyarakat ini. Jadi kita dapat berkongsilah dengan orang lain apakah perasaan kita, sama ada gembira, sedih, duka, lara dan sebagainya apabila kita mengamalkan norma masyarakat kita. Dan yang terakhir,
adalah mengamalkan norma masyarakat ataupun menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya. Apabila kita melaksanakan norma masyarakat kita atau apabila kita melaksanakan setiap perbuatan dan tingkah laku. Jadi cadangan nilai yang boleh dikaitkan dalam unit ini, yang pertama kita ada nilai hormat. Seperti mana sebelum-sebelum ini saya selalu katakan bahawa apabila kita sebut berkenaan dengan nilai, apabila kita sebut nilai lah, terutama nilai, kita tak boleh tambah-tambah nilai tersebut. Kita tak boleh tambah, tak boleh tolak, tak boleh lebih, kurang kan. Jadi kalau ikut di SKP, nilai kita adalah nilai hormat. Jadi kalau anak-anak murid ataupun murid sekalian, cikgu, tulis hormati kan, menghormati dan sebagainya. Jadi itu adalah nilai yang tidak diterima. Jadi jawapan tersebut, kalau untuk saya sebagai cikgu, semua mana-mana anak murid saya yang tidak menghafal nilai untuk jawapan tersebut, kalau dibagi jawapan selain yang dinyatakan dalam SKP, itu semua adalah salah. Jadi saya langsung tak terima. Jadi secara tak langsung dia dapat mendisiplinkan semua anak-anak murid saya untuk menghafal nilai yang seharusnya. Yang kedua, nilai hemah tinggi. Apakah hemah tinggi? Hemah tinggi itu maksudnya kita menghormati orang lain dengan cara yang bersopan, santun, bertolak ansur dan sebagainya. Jadi perbuatan kita itu perlu bersopanlah dan elok dipandang oleh mata kita dan juga oleh orang lain. Yang ketiga, nilai toleransi, iaitu sabar, mengawal diri. Jadi kita mampu mengawal perasaan marah kita mampu mengawal perasaan geram dan sebagainya. Okey, yang keempat, nilai kesederhanaan. Maksudnya kita bersikap sederhanalah, tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah nilai kebebasan. Jadi 5 nilai ni kita boleh letak, ataupun anak-anak boleh letak apabila soalan ataupun isu yang dinyatakan adalah berkaitan dengan unit ini, iaitu norma masyarakat. Okey, yang seterusnya, kita tengok apakah konsep norma masyarakat yang dikatakan. Apa itu norma masyarakat? Yang pertama, setiap kaum mempunyai norma tersendiri yang diamalkan oleh kelompok masyarakat mereka. Contohnya norma masyarakat Melayu yang diterima oleh semua ahli masyarakat Melayu. Bila kita lalu di depan orang tua ataupun anak-anak Melayu yang lalu di depan orang tua, mereka akan tunduk dengan hormat lah. Bila masuk di kelas, memberi salam, berjumpa dengan orang tua, salam dan mencium tangannya. Ini adalah norma-norma masyarakat bagi orang Melayu. Jadi contoh macam orang Cina, jadi norma masyarakat dia makan akan gunakan sudu. Boleh ke? Ada kan? Ada juga sudu, ada juga garpu, ada juga chopstick dan sebagainya. Jadi ikut keluarga masing-masing kan. Sekarang kan kita sudah pada era modernisasi, kadang-kadang ada yang kita tinggalkan. Jadi kalau macam orang Melayu, dia masih makan menggunakan tangan sepenuhnya kan. Itu normal lah. Mana-mana pun kalau modernisasi pun kebanyakan masih mengekalkan tradisi lah. Masih banyak makan menggunakan tangan. Yang kedua, norma ini berasal dari kata Latin yang membawa maksud peraturan, ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang akan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Jadi maksudnya semua anggota masyarakat akan mematuhi norma masyarakat tersebut. Apakah norma dia? Saya dah sentuh dia kan, ataupun saya dah sebut di awal tadi kan. Contoh, setiap kaum ataupun setiap agama masing-masing berbeza. Jadi kalau kita tengok kaum lain, kita melihat kaum lain tidak melaksanakan seperti mana kita, jadi kita jangan mengindah-indahkannya ataupun kita jangan merendah-rendahkan mereka, jangan mempersoalkan. Jadi mereka ada sebab kenapa buat seperti itu. Yang ketiga, norma masyarakat merujuk pada perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan
dalam sesuatu kelompok, komuniti ataupun budaya. Jadi ini adalah norma masyarakat lah. Jadi dia diterima dan diamalkan oleh kelompok, komuniti dan budaya kaum tersebut. Dan seterusnya kita tengok norma masyarakat ialah peraturan sosial yang dibentuk secara sedar ataupun tidak sedar tentang sesuatu perkara sehingga ia menjadi kebiasaan. Kebiasaan tu macam mana? Ia menjadi amalan harian yang diterima. Ia menjadi perlakuan dan sebagainya. Itu adalah norma masyarakat. Yang kedua, norma masyarakat merangkumi perbuatan yang wajar dilakukan dan patut dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana dia ada perbuatan yang perlu diikuti dan ada perbuatan yang tidak boleh diikutlah ataupun perlu dijauhi. Di mana norma masyarakat kita sebagai rakyat Malaysia, kita dah berkahwin baru boleh duduk satu rumah. Tak berkahwin, bukan sahaja daripada segi sudut agama, tapi kita cakap daripada segi sudut norma kita, kebiasaannya bila duduk satu rumah, orang tersebut akan setelah berkahwin baru boleh duduk satu rumah. Jadi pasang-pasang yang masih belum berkahwin perlu hindarilah kerana dia bukan norma masyarakat kita, rakyat Malaysia. Di barat memang ada kan, tetapi itu bukan norma masyarakat kita, itu norma masyarakat orang barat. Jadi benda-benda yang tak elok jangan kita ikutlah, kita bawa kepada budaya timur kita, rakyat Malaysia. Norma masyarakat juga menjadi amalan agama dan menjadi sebahagian daripada norma masyarakat. Jadi seperti mana norma orang Islam sembahyang 5 waktu, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Jadi itu semua bukan sahaja norma yang diterima dalam masyarakat orang Melayu dan orang Islam, tapi ia sebenarnya juga adalah ajaran ataupun perintah daripada Allah kepada semua orang Islam. Jadi agama masing-masing dia ada ajaran dia masing-masing lah. Tetapi konsep yang asas dalam kita beragama ini bahawa semua agama akan meminta kita melaksanakan perkara yang baik, membanyakkan perkara yang baik dan menjauhi ataupun mengurangkan melaksanakan perkara-perkara yang berdosa. Jadi norma masyarakat ialah tingkah laku yang dianggap wajar dan diterima dalam masyarakat. Jadi wajar tak wajar perbuatan kita? Tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya diri sendiri. Adakah yang kita buat ini mak bapak suka? Adakah yang kita buat ini masyarakat seronok? Adakah yang kita buat ini jin-jin boleh terima? Adakah adik-beradik juga boleh terima setiap perbuatan dan tingkah laku kita? Yang kelima, akur dan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, itu adalah yang terakhir. Kita tengok contoh norma masyarakat Malaysia. Okey, jadi yang pertama daripada masyarakat Malaysia, contoh norma kita akan menghormati orang lebih tua, tak kira mana-mana agama, Melayu, Cina, India, Bugis, Kadazan, Dusun, Jawa dan sebagainya. Semua akan meminta kita menghormati orang yang lebih tua. Di mana yang tua kita hormat, yang muda kita sayangi. Jadi dengan perasaan ini, hormat yang tua, sayang yang muda, jadi akan melahirkan masyarakat yang sopan santun, yang bertolak ansur antara satu sama lain. Yang kedua, duduk ketika makan. Makan jangan berdiri. Bukan saja tak sopan kita tengok, tapi boleh menyebabkan nasi bersepah-sepah. Kita makan tak dapat hadam dengan sepenuhnya, kan? Jadi jantung kita juga lebih laju bila berjalan. Jadi kita dari segi kesihatan dan sebagainya juga tidak elok. Jadi itu kenapa kita perlu duduk ketika makan. Dan ia juga telah menjadi norma masyarakat Malaysia. Yang ketiga, mengetuk pintu sebelum masuk. Ni selalu kita buat. Kalau Islam dia tambah lagi kan. Dia akan bagi salam. Sekarang kalau norma kita, kalau duduk di rumah taman-taman, nak ketuk pintu-pintu jauh kan. Kita sediakan loceng di pagar. Jadi bila kadang-kadang suara tak kuat kan. Dengar sampai rumah tak dengar kan. Jadi kita akan ketuk. Bukan ketuk pagar, bukan ketuk loceng. Tapi tekan loceng. Loceng ni sediakan di pintu-pintu kan. Jadi sedia
menekan lonceng sebelum masuk ke rumah. Okey, yang keempat, beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Jadi kalau depan kita ada orang yang OKU, orang upaya, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya, kita perlu dahulukanlah. Kerana itu norma masyarakat Malaysia di mana kita akan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi anak-anak dan mereka yang lebih memerlukan. Kita yang sihat, gagah, perkasa, hak ni kan. Jadi bagi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukannya dan perlu dibantulah mereka. Jadi kalau orang tua, kalau naik awam tu perlu dipimpin, naik tangga bas tu perlu dipimpin, naik LRT dan sebagainya. Jadi perlulah bantu kerana mungkin anak-anak mereka jauh, mereka tinggal seorang diri kan. Jadi sebab tu mereka menaiki pengangkutan awam secara bersorangan. Jadi fikir positif lah. Jadi bila kita fikir positif, kita akan bantu orang-orang tua ini. Yang seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan norma masyarakat. Pertama, sebagai panduan bertingkah. Okay, macam mana dikatakan sebagai panduan? Di mana dia dapat membantu mengawal anggota masyarakat agar dapat memahami dan mengamalkan tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Jadi itu pentingnya sebagai panduan. Panduan untuk siapa? Supaya kita faham tentang orang lain. Hidup ni kita perlu faham orang lain. Kita tak boleh faham diri kita sahaja, tapi kita perlu faham orang lain. Dengan kita memahami orang lain, dengan kita mendalami perasaan orang lain, kita akan dapat lebih rapat, kita akan dapat lebih sayang, kita akan dapat lebih bergaul dengan mesra lah dengan orang lain. Yang kedua, membentuk masyarakat yang teratur, di mana individu dapat membuat keputusan dengan mengambil tindakan yang sesuai dengan norma masyarakat yang mampu melahirkan masyarakat yang teratur. Jadi ini pentingnya kenapa kita perlu mengamalkan norma masyarakat. Jadi kita dapat membentuk masyarakat yang bersopan santun dan kita dapat lebih memahami keperluan dan kehendak masyarakat lain. Kita tak boleh faham masyarakat kita saja, tapi kita perlu memahami kehendak masyarakat lain yang terdapat di Malaysia. Kerana Malaysia mempunyai ramai penganut, berbilang penganut agama dan bangsa kan. Jadi bila kita berbilang ni, dia adalah benda yang unik. Jadi keunikan ini perlu kita kekalkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih memahami cara-cara masyarakat yang lain. Yang ketiga, membina masyarakat yang harmoni, iaitu dengan anggota masyarakat sentiasa menjaga tingkah laku dan interaksi sosial yang baik, di mana dia dapat menghindari sebarang perselisihan. Jadi ini penting kan? Kenapa? Supaya nak mengelakkan berlaku sebarang perselisihan, pergaduhan. Tujuan dia supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang keempat, sebagai ukuran bertingkah laku, iaitu amalan norma yang diakui dan diterima akan menjadi ukuran sesebuah masyarakat. Jadi ini 4 kepentingan norma masyarakat yang telah saya bincangkan ataupun saya sebut tadi. Okey, kita tengok kesan dia. Apakah boleh menyebabkan apa? Apa efek dia? Kita abaikan norma masyarakat. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang bersikap individualistik, iaitu bertingkah laku tanpa mengira kepentingan orang lain dengan berasaskan keinginan dan pertimbangan diri sahaja, dan dia boleh menyebabkan kita kurang melibatkan dalam aktiviti sosial. Kerana apa? Sebab kita individualistik, kita mengatakan bahawa hidup kita adalah hidup yang terbaik. Tu perlu elaklah. Kita merasakan bahawa apa kita dah ada ini cukup. Jadi kita tak perlu bantuan orang lain. Jadi semua benda-benda itu adalah perspektif ataupun perbuatan yang perlu dihindarilah. Kerana norma masyarakat Malaysia, kita hidup bersatu, padu, bertolak ansur, memahami kaum yang lain. Itu norma masyarakat kita di Malaysia. Tapi apabila kita mengabaikan norma masyarakat Malaysia dengan mementingkan diri sendiri, dia boleh menyebabkan perkara-perkara ni lah, individualistik, dan kita merasakan bahawa diri kita yang terbaik dan akhirnya kita menyendirilah.
kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Yang kedua, akan menyebabkan lahirnya manusia yang kurang beradab, iaitu perilaku yang bertentangan daripada norma masyarakat yang sepatutnya, iaitu dengan cara berkomunikasi yang kurang bersopan dalam kalangan remaja dan menggunakan bahasa badan yang kurang elok ataupun kurang beradab. Jadi ini semua perbuatan-perbuatan yang perlu dihindarilah terutamanya oleh semua anak-anak, kerana semua anak-anak adalah pembina generasi masa hadapan ataupun akan mewarisi semua ibu bapa lah, semua orang-orang yang lebih tua daripada awak pada masa hadapan. Yang ketiga, hubungan sosial terjejas. Kenapa dikatakan hubungan sosial terjejas? Kerana kita kita akan meminggirkan orang tua dan kita membuat pergaulan yang di luar batasan. Apa contoh pergaulan di luar batasan? Saya dah sebut tadi kan. Seks rambang, seks luar nikah, ambil dadak, gejala sosial, lumba motor dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini boleh menyebabkan kita berlaku pergaduhan dan sebagainya lah kita dengan masyarakat luar. Yang keempat, menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebab apa kita katakan dia menjejaskan keharmonian masyarakat? Kerana kita akan memandang rendah amalan dan norma yang berbeza. Kita mempersendakan cara berpakaian orang lain. Kita tidak menghormati amalan beribadah kaum lain. Jadi contohnya, kalau kita lihat kita di Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India, bila mendengar azan, mereka akan mereka tak ada bising lah. Maksudnya mereka akan dengar azan dengan elok. Mereka tak akan mempersoalkan kenapa orang Melayu azan 5 kali dalam satu hari. Jadi bila tak orang Cina dan India serta kaum yang lain tidak mempersoalkan, jadi dengan cara ini kita dapat mengaitkan hubungan antara orang Melayu, Cina dan India. Sama juga kan, apabila penganut agama Kristian, penganut agama Buddha pergi ke gereja, pergi ke kuil pada hari-hari, contoh pada hari Ahad, jadi orang Melayu tidak mempersendakan. Jadi jika ada orang melintas untuk pergi ke kuil, pergi ke gereja, jadi pengguna jalan raya akan memperlahankan kenderaan. Jika mereka parking di tepi jalan, kalau lihat kan, di kuil ke di gereja, bila kita lihat kadang-kadang mereka parking dalam keadaan yang tidak teratur, makan jalan sikit, jangan bunyikan horn dengan sesuka hatilah. Kerana bila kita pergi tempat beribadah, akan berlaku sedikit kesesakan lah. Jadi kita bertolak ansur, memaafkanlah mereka yang pergi ke sembahyang. Jadi kita tahulah bahawa mereka pergi sembahyang kan. Jadi tak adalah bunyi horn bising dan sebagainya. Kita meraihkan mereka juga nak beribadat seperti mana kita nak beribadat. Sama juga kan, apabila kita membuat sambutan hari raya, Tahun Baru Cina dan sebagainya, bila 12 malam kita lihat, kita bukan lihat lah, kita dengar mereka akan bermain waktu raya puasa orang Melayu main mecun kan, waktu 12 malam, waktu sambutan Tahun Baru Cina, penganut agama Buddha ataupun orang Cina bermain mecun. Apabila Kristian sewaktu hari Kristian kan, hari Taipusam, bukan Taipusam, 25 Disember, lupa dah saya. 25 Disember tu, jadi mereka akan menyambut, salah satu normanya akan bermain mecun dan sebagainya. Jadi kita lihat orang main mecun, jangan kita marahkan, menjerit tolong-tolong, oi aku nak tidur. Hanyalah marah macam tu kan. Tapi kita perlu meraihkan apa yang mereka laksanakan. Pergilah tengok sama-sama kan, sama-sama menikmati keindahan pemandangan tersebut. Kerana keindahan orang main mecun dan sebagainya ni kita boleh nikmati setahun sekali sahaja. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua penonton-penonton dan anak murid saya. Semoga kita berjumpa lagi, dan yang paling penting, jangan lupa like, subscribe channel yang dihasilkan oleh saya ini dengan banyak video ilmu yang telah saya kongsikan. Semoga ia memberi manfaat, dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.